Salji turun lebat, berputar di udara seperti kapas kute yang menutup setiap inci jalan berliku di Dermont. Aku menggenggam skereng dengan tenang. Tayar kereta berderet di atas jalan yang licin. Setiap serekoh membawa aku semakin jauh daripada Boston. Jauh daripada mesyuarat tergesa-gesa, laporan suku tahunan, dan bunyi pemberitahuan yang tak pernah berhenti. Semakin aku memandu, bahuku terasa ringan sedikit demi sedikit. 10 hari, bisiku perlahan. Hembusan nafasku membentuk kabus halus di udara sejuk kereta. 10 hari untuk benar-benar diam. Tiada panggilan, tiada tanggung jawab, hanya aku dan kesucian. Jam di papan pemuka menunjukkan 2:17 petang. Aku tiba lebih awal daripada jangkaan, walaupun cuaca semakin teruk. Di hadapan, hanya tinggal 20 menit lagi sebelum aku sampai ke tempat perlindunganku, kabin yang aku beli hasil tahun-tahun kerja keras dan simpanan berhati-hati. Bagi kebanyakan rakan sekerjaku, bonus tahunan digunakan untuk beg mewah atau percutian hujung minggu ke New York. Tapi aku tidak. Aku bermain permainan jangka panjang, 2 hartanah sebelum umur 32. Tidak buruk untuk seseorang yang datang daripada keluarga sederhana, tanpa sebarang harta pusaka, hanya tanggung jawab yang diwarisi. Pohon-pohon pine di tepi jalan berdiri kaku, syarat dengan salji tebal hingga dahan mereka tunduk di bawah beban. Aku tahu perasaan itu. 5 tahun menjaga adikku, Tessa, membuat aku faham apa artinya memikul beban yang tidak nampak. Aku menyayanginya, tapi setiap kali musim Krismas tiba, kebergantungannya semakin berat. Tahun ini aku memilih diriku sendiri. 10 hari untuk bernafas tanpa rasa bersalah. Namun sebaik sahaja aku membelok di selekoh teraje, dadaku mengetat. Di hadapan, kabin itu berdiri megah di kaki gunung, tapi di ruang parkir bulatnya ada 2 kenderaan. Satu ialah jeep merah milik Tessa, dan satu lagi truk pickup yang tidak aku kenali, berlumur-lumpur. Apa ni? Pecah masuk. Atau sesuatu berlaku pada Tessa? Degupan jantungku meningkat ketika aku membrek dan mematikan enjin. Rampu dari tingkap kabin bersinar hangat, dan samar-samar aku dengar musik, bukan Jeff lembut yang aku tinggalkan dulu, tapi lagu-lagu Krismas rancak dimainkan kuat-kuat. Aku merangkah di atas salji setebal buku lali menuju ke beranda, kunci di tangan, walaupun aku tahu mungkin aku tak perlu gunakannya. Bila aku putar tombol, pintu terbuka perlahan. Dan di situ, aku terpaku. Bukan kabin yang aku kenal. Bukan ruang sunyi yang aku idamkan. Pokok Krismas besar berdiri di sudut, dihiasi dengan hiasan berwarna-warni yang menyatipkan mata. Lilin aromaterapi menyala di mana-mana, dan orang ramai, orang yang tidak aku kenali, duduk di atas perabotku. Ketawa, minum dari gelas kristal yang aku hadiahkan kepada Tessa tahun lepas. Di tengah-tengah mereka, berdiri Tessa, rambutnya diikat kemas, memakai baju merah yang aku tahu datang dari almari aku sendiri. Semua berhenti ketawa. Musik terus bermain, tapi suasana beku. Dan dari bibirnya yang tersenyum nipis, keluar kata-kata yang membuat darahku berhenti mengalir. Oh, kedatang awal. Selamat datang ke kabin kita. Kata-kata itu menampar aku lebih kuat daripada angin sejuk di luar. Kabin kita. Aku berdiri kaku di ambang pintu. Seluruh pandanganku menyapu ruang yang suatu ketika dulu menjadi tempat aku mencari ketenangan. Kini ia dipenuhi dengan orang asing dan jejak pengkhianatan. Di kerusi bacaan kegemaranku, sepasang suami istri pertengahan umur sedang bersandar dengan selesa, memegang gelas wine di tangan. Di dapur, 3 anak muda ketawa sambil mencampur minuman di dalam mangkok kaca peninggalan nenek kami. Bakayu manis dan pine bercampur menjadi aroma yang terlalu manis hingga memualkan. Semua mata kini tertumpu padaku. Lagu Krismas di latar belakang terasa seperti ejekan. Aku menatap mantel perapian, di situ sepatutnya tergantung gambar arwah ibu dan ayah kami. Tetapi yang terpampang ialah foto keluarga deret, suami Tessa. Gambar ibu dan ayah kami dipindahkan ke meja sisi. Separuh tersembunyi di belakang bunga pansetia merah. Nafasku sesak. Apa semua ni, Tessa? Suaraku keluar perlahan, tapi cukup tajam untuk memecahkan suasana beku itu. Tessa menjelengku dengan senyum sinis yang pernah aku kenal sejak zaman kanak-kanak. Jangan pandang aku macam tu. Aku fikir kau takkan balik untuk Krismas tahun ni. Jadi kami gunakan tempat ni. Derek perlukan tempat untuk keluarganya.
Derek berdiri di sebelahnya, bahunya menegang. Matanya tidak berani menatapku. Aku merangkah perlahan ke dalam ruang tamu, setiap langkah seperti memijak ais nipis. Gunakan tempat ni, ulangku, nada suaraku hampir berbisik. Tempat ni aku beli, Tessa. Dengan duit aku sendiri. Dengan masu aku. Tiada siapa bersuara. Hanya bunyi api yang berdesir di perapian. Aku berpaling kepada pasangan yang duduk di kerusi bacaan. Mereka kelihatan tidak selesa. Wanita itu, mungkin Ibu Derek, bersuara perlahan. Kami ingat kamu sudah beri izin. Tessa kata begitu. Seketika, aku mahu ketawa bukan kerana lucu, tapi kerana tidak percaya. Tessa menunduk sedikit, pura-pura sibuk membetulkan gerasnya. Aku menarik nafas panjang, mengawal diri daripada menjerit seperti selalu. Tapi kali ini sesuatu dalam diriku sudah berubah. Aku tak marah pada kamu, aku berkata kepada ibu bapa Derek dengan nada tenang. Tapi aku mahu jelas kamu semua ada masa 24 jam untuk keluar dari rumah ini dan kembalikan semuanya seperti asal. Suasana menjadi beku semula. Seseorang meletakkan gelas terlalu kuat di meja, menghasilkan bunyi berdenting. Tessa terpaku, matanya membulat. Ini bukan reaksi yang dia jangka. Selama bertahun-tahun, aku menjadi kakak yang berlembut, yang menanggung, yang mengalah. Tapi malam ini, aku bukan lagi wanita itu. Kalau aku kembali dan tempat ini tak bersih seperti sedia kala, kataku perlahan tapi jelas, aku akan panggil polis. Tiada jeritan, tiada ugutan, hanya kenyataan dingin dan buat pertama kali, Tessa tahu aku serius. Aku berpaling, menutup pintu perlahan di belakangku. Salji kembali menyambutku. Turun lembut menutupi jejakku di beranda. Setiap langkah ke kereta terasa seperti upacara, meninggalkan beban lama, menuju kebebasan yang selama ini aku tangguhkan. Salji turun tanpa henti, menutup setiap jejak kaki yang aku tinggalkan di hadapan kabin itu. Aku membuka pintu kereta dan masuk. Tubuhku masih bergetar bukan kerana sejut, tetapi kerana amarah yang perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Lega. Aku pandu menuruni jalan gunung. Cahaya kabin perlahan-lahan lenyap di cermin pandang belakang. Wiper depan bergerak berirama, mengiringi fikiranku yang semakin jelas. Setiap selekoh membawa aku semakin jago, bukan sekadar dari tempat itu, tapi dari hidup lama yang dipenuhi rasa bersalah dan beban yang aku sendiri cipta. 2 jam kemudian, aku tiba di sebuah motel kecil di tepi jalan. Lampu neonnya berkelip samar, tulisan tacanci bergantian antara cahaya dan gelap. Aku parkir. Daftar masuk, dan menerima kunci logam kecil bertulis nombor 7. Biliknya sederhana. Katil bujang, meja kayu lusuh, dan cerek kecil di sudut. Tapi bagi aku, ia seperti tempat perlindungan. Aku bancuh secawan kopi segera, duduk di tepi tingkap dan memandang keluar. Salji masih menari di bawah lampu jalan, berkilau seperti debu cahaya. Dalam kesucian itu, kemarahan yang tadi membara perlahan-lahan padam, digantikan oleh sesuatu yang lebih dalam kejelasan. Ini bukan tentang mereka ambil rumah aku, bisikku kepada pantulan diriku di kaca tingkap. Ini tentang mereka percaya aku takkan pernah berhenti mereka. Kata-kata itu menusuk seperti kebenaran yang aku elak selama ini. Aku teringat semua kali aku menyelamatkan Tessa, membayar sewa apartemennya, menandatangani pinjaman keretanya, menjadi jaminan kad kreditnya. Setiap kali, aku fikir aku sedang melindunginya. Tapi sebenarnya aku hanya memanjangkan penderitaanku sendiri. Tanganku menggenggam cawan kopi yang semakin sejuk. Kasih sayang tanpa batas bukan cinta. Ia rantai. Malam semakin larut. Aku baring di katil, mata memandang siling, pikiran berputar antara penyesalan dan kebebasan baru yang mula terasa. Dan di antara bunyi angin luar dan degupan jantungku sendiri, aku tahu satu perkara pasti, rantai itu akhirnya patah. Keesokan paginya, cahaya matahari pertama menyelinap masuk melalui rangse tipis. Di meja, teleponnya bergetar, mesej daripada Tessa. Kami dah keluar. Kabin dah dibersihkan. Maaf. Aku baca mesej itu 2 kali. Tiada marah, tiada dendam, hanya satu rasa sunyi yang tenang. Aku tersenyum kecil, menyarong jubah, dan keluar ke ruang tamu kabin yang kini kembali milikku. Semuanya bersih. Pokok Krismas palsu itu hilang.
lilin dan hiasan sudah dibuang. Gambar ibu dan ayah kembali ke tempat asal di atas perapian. Kaca bingkainya berkilau seolah-olah baru dijilap. Aku mencentuh bingkai itu perlahan dan berbisik. Terima kasih kerana ajar aku. Kasih sayang bukan berarti menyerah. Petang itu aku membuka sebotol wain merah, menyalakan unggun api dan duduk di kerusi bacaan kegemaranku. Untuk pertama kali sejak bertahun-tahun, aku benar-benar damai. Untuk batasan, aku berbisik sambil mengangkat gelas ke arah api. Untuk kebebasan. Api menyala lembut, bayang-bayang menari di dinding kayu. Dan untuk pertama kali, aku tidak rasa bersalah kerana memilih diriku sendiri. Hari-hari berikutnya di kabin terasa seperti lembaran kosong, tenang, namun penuh kesedaran. Setiap pagi aku duduk di tepi tingkap, secawan kopi panas di tangan, memerhati salji yang turun perlahan menutupi bumi. Dalam kesucian itu, aku mula menilai kembali semua yang telah aku lakukan selama bertahun-tahun untuk desa, setiap bantuan, setiap pengorbanan, setiap alasan yang aku cipta untuk menutup kelemahanku sendiri. Satu demi satu memori muncul. Aku teringat ketika dia gagal membayar sewa, dan aku menawarkan diri untuk bantu. Kataku waktu itu, dia hanya perlukan sedikit masa. Aku teringat ketika dia mahu membeli kereta baru, dan aku menandatangani pinjaman atas namaku. Lebih selamat begitu, aku yakinkan diriku. Aku teringat juga kad kredit yang aku jadikan jaminan untuknya, hanya sementara. Kini aku tahu bukan dia yang bergantung padaku. Aku yang tidak mampu melepaskannya. Kerelaanku membantu telah berubah menjadi sangkar yang menahan kami berdua. Suatu pagi, sambil menegot kopi yang sudah suam, aku membuka komputer riba dan mula menaip email demi email. Nada penulisanku tegas, tidak beremosi. Mulai tarikh ini, saya menamatkan sebarang bayaran sewa yang disubsidi untuk desa Miller. Mulai sekarang, saya tidak lagi menjadi penjamin bagi sebarang akan pinjaman, kenderaan, atau kad kredit atas nama beliau. Tiada luahan perasaan, tiada permohonan maaf. Hanya kenyataan fakta tenang, muktamad. Dalam keheningan kabin, aku menghantar setiap email dengan satu perasaan aneh, bukan kesal, tetapi lega. Beberapa hari kemudian, email pertama tiba. Subjek: Desa Miller masih belum menjelaskan sewa bulanan. Tanganku teragak-agak di atas papan kekunci. Dulu, aku pasti akan segera membayar bagi pihaknya, menyelamatkannya sekali lagi. Tapi kali ini, aku menaip dengan ringkas. Teruskan mengikut terma kontrak. Hantar notis lewat bayar 14 hari. Jari-jariku terhenti sejenak sebelum aku menambah baris teraje. Jika masih gagal, teruskan dengan tindakan undang-undang tanpa pengecualian. Butang sen ditekan. Dalam sekelip mata, beban yang selama ini menindih dadaku seperti runtuh. 3 minggu kemudian, satu lagi email tiba. Subjek: Kenderaan telah ditarik balik. Lampiran: Foto jeep putih milik desa sedang diangkat oleh truk tunda di tengah salji senja. Aku menatap gambar itu lama, tanpa rasa gembira, tanpa marah. Hanya satu pemahaman. Inilah harga kebebasan bukan hanya untuk aku, tapi untuknya juga. Hari terakhir di kabin, aku mula mengemas barang-barang lama. Di setiap bilik, aku menemui jejak desa, skarf yang tertinggal di pecidai, subang kecil di bilik ayah, nudil separuh baca di tepi katil tetamu. Aku kumpulkan semuanya ke dalam satu kotak, bukan dengan benci, tetapi dengan tenang seolah-olah menutup satu bab yang akhirnya selesai. Sebelum matahari terbenam, aku berdiri di tengah ruang tamu. Kabin itu kini berbahaya. Setiap perabot, setiap sudut, memanturkan pilihan yang aku sendiri buat, bukan pilihan demi orang lain. Buat pertama kali dalam bertahun-tahun, aku menarik nafas panjang tanpa rasa bersalah. Kabin ini bukan sekadar rumah percutian lagi. Ia menjadi simbol kebebasan yang lahir daripada keberanian untuk berkata tidak. Sebulan berlalu, seperti butiran pasir yang perlahan-lahan jatuh dalam jam kaca. Hari-hari terasa tenang, terlalu tenang, tanpa deringan telepon. Tanpa mesej kecemasan dari desa yang biasa mengisi setiap ruang hidupku. Kini, pagi-pagiku diisi dengan perkara mudah. Membaca buku yang lama terbengkalai. Menghadiri kelas masakan di bandar. Bertemu rakan-rakan lama yang dulu aku abaikan kerana sibuk menyelamatkan orang lain. Sunyi itu terasa janggal pada mulanya,
Tapi lama-kelamaan aku belajar menghargainya. Satu petang yang dingin, teleponku bergetar di atas meja kopi. Nama itu tertera di skrin Tessa. Jantungku berdetak perlahan. Aku menatap skrin itu lama, antara mahu menjawab atau membiarkannya berlalu. Akhirnya, aku menekan butang hijau. Regan, suaranya bergetar di hujung talian. Penuh kepanikan dan tangisan yang ditahan. Terima kasih sebab jawab. Aku tak tahu nak cakap dengan siapa lagi. Aku menarik nafas perlahan. Apa yang berlaku, Tessa? Kata-katanya datang seperti air pecah empangan. Deret, dia marah aku. Ibunya kata aku malas, tak berguna. Dia tak pertahankan aku pun. Mereka semua fikir aku beban. Lepas tu Deret mula cakap benda yang sama, kata aku kena berubah, kena cari kerja, kena belajar berdikari. Dia sebut pasal kabin tu juga, kata aku memalukan dia di depan keluarganya. Bunyi hentakan pintu, suara yang tinggi di latar belakang. Aku boleh bayangkan huru-hara di rumah itu. Tolong aku, Regan, suara Ca berubah menjadi esakan perlahan. Aku cuma perlukan tempat untuk tinggal. Sekejap saja aku janji. Aku menatap keluar tingkap. Salji mencair di atas cermin, jatuh perlahan ke tanah. Kata-kata ingin keluar dari mulutku, baiklah, datanglah seperti dulu. Tapi kali ini, sesuatu dalam diriku menghalang. Tessa, aku berkata perlahan namun tegas. Kau 31 tahun. Aku bukan ibu kita. Sunyi. Cuma hembusan nafas di seberang talian. Apa maksud kau? Suaranya berubah, dari sedikit defensif. Maksud aku sambung. Aku tak boleh betulkan hidup kau. Aku tak boleh betulkan perkahwinan kau. Atau apapun masalah kau dengan keluarga Deret. Kau kena urus sendiri. Tiada jeritan, tiada tangisan. Hanya kejujuran yang selama ini aku pendam. Beberapa detik berlalu sebelum Tessa menjerit. Suaranya pecah dengan kemarahan. Kau dah rosakan semuanya. Kalau bukan sebab kau, hidup aku takkan jadi macam ni. Aku menjarakan telefon dari telinga, membiarkan letusan itu berlalu. Di belakangnya, aku terdengar suara Deret, tenang tapi tegas. Cukup, Tessa. Dia betul. Kau tak boleh terus bergantung pada dia. Kemudian bunyi kaca pecah, pintu dihempas, pergaduhan mereka semakin rancak. Aku duduk diam, tidak mencelah, tidak menutup talian. Ini bukan ribut aku lagi untuk ditenangkan. Dan tiba-tiba sunyi. Talian terputus. Aku letakkan telefon di meja, menatapnya seketika. Tiada dorongan untuk menghubungi semula. Tiada keinginan untuk menyelamatkan. Untuk pertama kali dalam hidupku, aku biarkan dunia Tessa runtuh tanpa aku di bawahnya. Bukan kerana aku kejam, tapi kerana aku akhirnya faham. Kadang-kadang, untuk menyelamatkan seseorang, kita perlu berhenti menyelamatkan. 3 minggu berlalu sejak panggilan terakhir itu, 3 minggu tanpa suara, tanpa mesej, tanpa jejak Tessa. Aku tidak mencarinya. Dan yang paling mengejutkan, aku juga tidak rasa bersalah kerana tidak berbuat demikian. Suatu petang, ketika aku menikmati kopi di ruang tamu, nama seorang kawan lama muncul di skrin telepon. Mak, kenalan kami dari bandar kecil tempat kami dibesarkan. Aku menjawab dengan sejuman, tapi nada suaranya di hujung talian membuatkan sejumanku perlahan-lahan pudar. Regan, aku rasa kau patut tahu. Direk dahfalkan cerai. Aku terdiam. Mak meneruskan dengan hati-hati. Dia juga halau Tessa dari apartemen mereka. Rumah tu sebenarnya milik keluarga Deret. Dia tak ada tempat tinggal sekarang. Aku tidak berkata apa-apa. Nafasku terasa berat, tapi bukan kerana terkejut, seolah-olah aku sudah tahu semua ini akan berlaku. Dan, Mak menambah perlahan, kereta dia pun ditarik balik. Ramai kawan-kawan mereka nampak dia buat kecoh di restoran minggu lepas. Ramai rakam video tersebar dalam kumpulan WhatsApp. Aku tunduk, jemariku menggenggam cawan yang masih panas. Tiada marah, tiada dendam, tiada kepuasan. Hanya sunyi yang mendalam. Terima kasih, Wak, kataku perlahan. Aku hargai kau beritahu. Selepas panggilan berakhir, aku duduk diam lama, memandang api yang menyala di perapian. Bayangan jingga menari di dinding, seolah-olah menggambarkan kisah lama yang sedang terbakar, berubah menjadi abu. Aku tidak gembira mendengar penderitaan adikku.
Tapi di suatu sudut hatiku, ada rasa lega yang jujur kerana akhirnya, dunia tidak lagi berpusing mengikut kehendaknya. Dia terpaksa berdiri di atas kakinya sendiri, walaupun jatuh dahulu. Musim sejuk mula mengendor. Salji di luar kabin semakin menipis, bumbung rumah mula menitis air. Dalam perubahan kecil itu, aku sadar sesuatu. Hidup akan terus bergerak, sama ada kita belajar atau tidak. Hari berganti minggu, dan musim bunga akhirnya tiba di Boston. Pokok-pokok di jalan mula berbunga, udara menjadi ringan, dan cahaya matahari memanturkan kehidupan baru ke dalam setiap ruang. Dan pada suatu pagi, ketika aku sedang menyusun bunga di atas meja, teleponku berdering lagi. Nama itu Tessa. Aku memandangnya lama, seperti menilai sempadan yang telah aku bina selama ini. Akhirnya, aku menekan butang jawab. Regan. Suaranya kali ini bukan marah, bukan manja. Ada gepar lembut yang asing, penyesalan. Mungkin. Aku minta maaf. Tolong beri aku peluang sekali lagi. Aku berdiri di tepi tingkap, melihat seekor burung robin sedang mengutip ranting untuk membina sarangnya. Alam tahu bila tiba masa untuk membina semula. Dan aku sedar begitulah juga manusia. Aku sedang mendengar. Tessa, kataku perlahan. Kali ini, aku betul-betul mendengar. Tiada janji, tiada penyelamatan. Hanya ruang untuk permulaan yang baru jika dia benar-benar mahu membinanya sendiri. 3 hari selepas panggilan itu, salji terakhir musim sejuk mula cair di bumbung kabin. Titik-titik air jatuh perlahan, seperti waktu yang menitis tanpa henti. Cahaya pagi menembusi jendela besar, memantulkan debu-debu kecil yang menari dalam udara tenang, damai, dan penuh kehidupan baru. Aku duduk di bangku tepi tingkap, memeluk cawan kopi hangat di tangan. Di luar, tasik yang membeku selama berbulan-bulan kini mula jernih semula, menampakkan bayangan langit biru yang bersih. Dan di seberang meja, duduk Tessa adikku, kini dengan wajah yang lebih tenang, mata yang tidak lagi dipenuhi api kemarahan, tetapi keretihan yang jujur. Sudah 3 bulan kami tidak bersua. Tiada drama, tiada panggilan panjang. Hanya keheningan yang akhirnya membawa kami ke sini, hari ini. Dia menatapku lama, sebelum bersuara perlahan. Kenapa berbahaya, Regan? Aku tersenyum kecil. Aku memang berbahaya. Dia mengelus bibir cawan di tangannya, seolah-olah mencari kekuatan di situ. Aku tahu isyarat itu sebelum ini. Dia pertanda bahawa dia akan meminta sesuatu. Tapi kali ini, dia diam. Tiada permintaan. Tiada aduan. Hanya sunyi. Aku memecahkan keheningan dengan suara lembut. Dulu, aku selalu jadi tempat kepulang. Jaring keselamatan setiap kali kau jatuh. Matanya terangkat, sedikit terkejut dengan kejujuranku. Tapi sekarang, Tessa, kau perlu berdiri sendiri. Kata-kataku tidak keluar sebagai amaran, tetapi sebagai kasih yang matang, kasih yang tidak lagi berpaut kepada rasa bersalah. Bila hari itu tiba, hari kau benar-benar berdiri di atas kaki sendiri, aku akan jadi orang pertama yang berbangga dengan kau. Suasana di antara kami berubah. Tiada lagi ketegangan lama, tiada lagi rasa bersaing. Hanya 2 wanita yang akhirnya faham bahawa cinta sejati bukanlah mengikat, tetapi melepaskan dengan percaya. Aku bangun, berjalan ke dapur, dan kembali dengan sebotol wine merah yang aku simpan sejak musim luruh lalu. Menuang 2 gelas, aku menghudurkan satu kepadanya. Untuk apa kita bersulang? Tanyanya perlahan. Suaranya serat tapi jujur. Aku menatapnya dengan senyuman yang datang dari hati. Untuk kebebasan, jawabku. Keadaan aku akhirnya bebas, dalam cara kita masing-masing. Kami mencentuh gelas perlahan. Bunyi ciring kecil itu bergema di dalam ruang yang dulu pernah menjadi tempat perbalahan, kini menjadi tempat penyembuhan. Di luar, titisan salji terakhir jatuh dari bumbung, mencair dan menyerap ke tanah. Musim sejuk berakhir dan begitu juga kegelapan antara kami. Isnin pagi. Langit Boston cerah dengan sinaran matahari musim bunga, dan aku menatap pantulan diriku pada cermin sebelum melangkah keluar dari rumah. Wajahku nampak berbahaya bukan kerana pakaian baru atau solekan, tapi kerana sesuatu yang lebih halus, ketenangan. Di pejabat, suasana sibuk seperti biasa. Bunyi papan kekunci, telefon berdering, dan perbualan pantas tentang projek baharu. Tapi kali ini,
Aku tak rasa tertekan seperti dulu. Aku hadir sepenuhnya bukan sebagai regan yang terbeban dengan masalah orang lain, tetapi sebagai diriku sendiri. Ketika aku sedang menyusun file untuk mesyuarat pagi, rakan sekerjaku, Janet, memandangku sambil tersenyum. "Kenampak lain hari ini," katanya. "Lebih hadir. Lebih tenang." Aku ketawa kecil. Mungkin sebab aku dah belajar letakkan sempadan. Dia mengangguk perlahan. "Kalau begitu, teruskan. Ia sesuai dengan K." Beberapa jam kemudian, semasa mesyuarat mingguan selesai, Janet mendekat lagi. "Oh ya, Pakar nak jumpa ke selepas ni," katanya pasal akan Lestrade. Akan Lestrade, klien terbesar syarikat kami, biasanya dikendalikan oleh pengurus kanan. Jantungku berdegup perlahan tapi mantap ketika aku melangkah ke bilik pakar. Dia tersenyum, berdiri menjemputku. "Regan, aku nak ucapkan tahniah. Persembahan ke bulan lepas benar-benar mengagumkan. Klien sangat puas hati dengan pendekatan K. Kami perlukan seseorang dengan ketegasan dan visi macam K untuk mengetuai akan ni." Aku terpaku seketika, kemudian senyum perlahan-lahan merekah di bibirku. "Terima kasih, Pakar. Aku takkan sia-siakan kepercayaan ni." Keluar dari bilik itu, langkahku terasa ringan. Dunia di sekelilingku kelihatan lebih luas. Bukan kerana ia berubah, tetapi kerana aku sudah berubah. Petang itu, email jemputan mula masuk, makan tengah hari dengan rakan sekerja, projek kolaborasi baru. Perbualan yang aku dulu elakkan kini terasa seperti peluang. Aku tidak lagi bekerja kerana mahu diterima. Aku bekerja kerana aku mahu berkembang. Beberapa minggu kemudian, hidupku mula berwarna. Aku mula keluar bersama rakan lama, Marlene dan suaminya. Aku mendaki bersama rakan kolejku, Julie, di lereng gunung yang penuh daun hijau muda. Di puncak, kami berhenti seketika, memandang panorama luas di bawah. Julie menoleh kepadaku. Aku risaukan ke dulu. "Tahu, ke macam hilang dalam masalah desa. Macam tenggelam perlahan-lahan." Aku tersenyum, memandang awan yang berarak. Aku ingat dulu itu kekuatan menjaga semua orang. "Dan sekarang?" Julie bertanya. "Sekarang aku tahu, kekuatan sebenar bukan tentang menanggung semua beban. Tapi tahu mana satu yang patut kita lepaskan." Kami berdua ketawa kecil, dan angin gunung meniup lembut rambutku ke belakang. Untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, aku rasa ringan bukan kerana dunia jadi mudah, tapi kerana aku tidak lagi menentang diriku sendiri. 3 bulan selepas pertemuan kami di kabin, hidupku berjalan dengan tenang, rutin yang mudah tetapi penuh makna. Setiap pagi aku menikmati kopi di balkoni, memandang matahari terbit di antara bangunan-bangunan kota Boston. Tiada lagi ketakutan apabila telefon berbunyi. Tiada lagi rasa bersalah bila aku memilih untuk tidak menjawab panggilan. Keheningan kini terasa seperti teman, bukan beban. Hari Selasa itu, ketika aku sedang menyemat laporan projek, satu email baru muncul di skrin. Alamat yang membuat jantungku berhenti sejenak, Tessa Miller. Tiada tajuk dramatik, tiada tanda seru. Cuma satu baris tenang. "Hai rekan." Aku membuka email itu dengan hati-hati, bersedia untuk segala kemungkinan. Tapi isinya membuat aku terdiam. Aku cuma nak beritahu yang aku dah mula cari kerja. Aku juga tengah tengok beberapa apartemen sewa kecil dekat pusat bandar. Tak ada apa-apa nak minta kali ini. Cuma nak kongsi berita. Aku harap kau sihat. Tessa. Aku menatap skrin Rama, membaca semula setiap perkataan. Tiada rayuan. Tiada manipulasi. Tiada rasa bersalah yang diselitkan. Hanya seseorang yang sedang belajar untuk berdikari. Secuman kecil muncul di bibirku. Aku menaip balasan pendek, berhati-hati tetapi jujur. "Aku bangga dengan K. Kalau nak jumpa minum kopi minggu depan, beritahu aku. 2 jam, Sabtu petang, di kafe berhampiran tempat kerja K." Aku tekan send, dan menutup komputer riba. Dalam diam, aku sedar hubungan kami sedang dilahirkan semula. Tapi kali ini bukan dari rasa tanggungjawab, melainkan dari penghormatan. Petang itu, aku duduk di beranda kabin. Angin musim bunga meniup lembut rambutku. Aku menulis di dalam jurnal kulit yang selalu menemani malam-malam suciku. Harapan yang tidak disertai tanggungjawab berat adalah harapan yang tulus.
harapan yang berdiri sendiri, seperti dia akhirnya belajar berdiri sendiri. Aku memandang langit Dermont yang berwarna keemasan. Salji sudah lama cair, digantikan bunga kecil yang tumbuh di celah tanah lembab. Dan aku tahu, dalam cara yang halus, begitulah juga hubungan kami, sesuatu yang dulu beku, kini mula berbunga semula. 6 bulan telah berlalu sejak aku menutup pintu masa lalu. Musim panas kini menyinari Dermont dengan warna-warna kehidupan baharu, langit biru terbentang luas, dedaunan hijau bergoyang lembut di bawah cahaya matahari, dan udara segar berbau hutan pinus. Aku berdiri di ruang tamu kabin, tempat yang pernah menjadi saksi amarah, tangisan, dan akhirnya pembebasan. Dinding-dinding kayu itu kini terasa seperti memelukku, bukan mengekangku. Segalanya sudah berubah, bukan hanya perabot, tapi aku. Di atas perapian, gambar ibu dan ayah kembali ke tempat asalnya, dikelilingi bingkai-bingkai baru. Aku bersama rakan-rakan di puncak gunung, ketawa bersama pasukan di pejabat, dan sekeping gambar aku sedang mengecat dinding dapur warna merah wine. Pilihan yang pernah Tessa kecam, tapi kini aku cintai. Aku menyalakan lilin beraroma lavender dan cedar, wangian kegemaranku yang dulu Tessa kata terlalu kuat. Kini ia menjadi simbol kecil kebebasan. Berumah yang aku pilih sendiri. Petang itu, aku bersiap untuk makan malam kecil bersama 8 orang sahabat. Meja panjang disusun dengan pinggan antik bercorak tidak sepadan, setiap satunya aku pilih dari kedai lama di bandar. Dulu, aku mungkin risau jika orang lain tak suka. Sekarang, aku hanya tersenyum. Ini rumahku, kehidupanku, pilihanku. Malam pun tiba. Kabin dipenuhi tawa dan bunyi gelas beradu lembut. Api di perapian menyala hangat. Lauren, rakan sekerjaku, mengangkat gelas dan berkata, "Untuk Regan yang mengajar kami bahawa keberanian sebenar ialah belajar menetapkan sempadan. Dan cinta sejati bermula apabila kita belajar menghormati diri sendiri." Semua mengangkat gelas, dan aku menahan sebab kecil yang naik ke dada. Bukan kerana kata-katanya, tapi kerana aku tahu semuanya benar. Beberapa jam kemudian, ketika tetamu sudah pulang dan kabin kembali tenang, aku duduk di beranda dengan segelas wine. Bulan menggantung rendah di atas gunung, memanturkan cahaya ke tasik yang tenang. Aku membuka jurnal kulitku dan menulis. Cinta tidak memerlukan pengorbanan diri. Cinta memerlukan ruang untuk bernafas. Dan batas bukan dinding, tetapi pintu yang hanya kita sendiri boleh buka. Telepon di meja berbunyi, mesej dari Tessa. Aku dah daftar kelas perniagaan di College Community. Terima kasih sebab percaya aku boleh. Aku tersenyum. Tiada lagi beban di dada. Tiada lagi ketakutan akan terperangkap semula dalam kitaran lama. Aku type balasan ringkas. Aku tahu kau boleh. Teruskan. Aku letakkan telefon. Meneguk wine terakhir sambil memandang gunung di kejauhan. Angin membawa aroma hutan dan masa depan yang masih terbuka luas. Untuk pertama kali dalam hidupku, aku tidak menunggu siapapun untuk menyelamatkanku kerana akhirnya, aku telah menyelamatkan diriku sendiri. Kasih sayang sejati bukanlah tentang berkorban tanpa henti. Ia tentang memahami di mana cinta harus bermula dan di mana ia harus berakhir, agar kita tidak hilang di tengahnya. Dalam diam, Regan tersenyum bukan kerana dia telah melupakan masa lalu, tetapi kerana dia akhirnya bebas untuk hidup sepenuhnya.